Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Kepada ahli parti kerana menyokongnya sejak 2018 lagi. Situ tuan-tuan, parti gerakan ini, okey. Sebenarnya kalau kita tengok yang membawa memang betul 2018 dia baru mentadbir. Tetapi parti gerakan inilah yang bertanggungjawab antara lain kalau kita tengok yang kena DAP tuan-tuan. Tapi sebenarnya yang buat kerja tersebut parti gerakan. Tapi kenapa orang tak highlight parti gerakan? Sebab parti gerakan ni parti yang tak. Saya baca tahun 2015 gerakan bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan. Kan? Gerakan pada Jumaat lalu memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran Mahkamah Persekutuan untuk mencabar kesahihan pindaan hudud atau dikenali sebagai hudud di bawah perlembagaan. So dia nak cabar. So bila dia cabar, itu yang antara poin dia nak cakap dengan Fairul malam ni lah. Kalau dia kata DAP ni buat macam ni macam tu, gerakan buat macam tu tau. Gerakan yang cabar hudud. Tapi kenapa sekarang ni gerakan bersama dengan PAS? Dan satu lagi, saya tak salahkan gerakan pun, itu hak dia di bawah perlembagaan. Hak dia di bawah perlembagaan. Tetapi yang duk main sentimen bangsa, sentimen agama ini PAS. Jadi sekarang ini, kenapa PAS tak pergi attack orang dia sendiri dalam gerakan? Oh, dia dah bertaubat is. Dan dah bertaubat Dan dah bertaubat. Habis tu kita kata yang dia pergi masih attack DAP tu kenapa? Sebab dia orang tak ada modal tuan-tuan. Bila saya kata Perdana Menteri sebut tadi tak ada sakau lagi tak ada sakau dalam kajian ni setakat 7 bulan ni tak ada sakau. Kenapa dia cakap itu? Sebab kita nak pembangkang, bawa buktilah kalau betul ada sakau tersebut. Bawalah bukti. Dan mereka gagal nak bawa bukti, mereka tak berjaya nak jatuhkan kerajaan ini. Mereka tak berjaya nak burukkan kerajaan ini. Jadi dia ratiblah DAP. Kan? Dia ratib DAP buat ni, DAP buat tu. Dan semalam Anwar Musa, ini poin saya nak bawa lah. Anwar Musa dia kata apa? Tolong tap-tap tuan-tuan, tolong share. Baru je 65 ni. Aduh mak, 1.2k 65 orang je share. Alamak, sedih saya. Cakap penat-penat macam ni. Muka dah kering macam ni tuan-tuan. Share pun tak nak. Kurang. Okey, semalam tuan-tuan. Semalam ni nak cerita. Semalam I call you, you tak answer. Anwar Musa berceramah. Dia kata Lim Kit Siang dikaitkan dengan insiden 13 Mei. Saya dah kata, jangan buat hal. Dia nak buat hal lagi. Maka hari ni Kit Siang kata apa? Kaitkan insiden 13 Mei. Kit Siang nak saman Anwar Musa. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata, dia telah mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pemimpin UMNO yang kini menyertai PAS, Anwar Musa. Ini berikutan dakwaan Anwar yang mengaitkan bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dengan tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan untuk membersihkan nama saya. Bukannya saya tidak berkali-kali menafikan sebelum ini. Dan saya tidak ada berkaitan dengan rusuhan 13 Mei, katanya. Semalam Malaysia Kini melaporkan Anwar ketika berceramah di Bacok mengaitkan Lim dengan insiden 13 Mei sewaktu pilihan raya umum pertama yang disertai DAP pada tahun yang sama. Sekali pilihan raya tahun 69 dia berkempen atas nama DAP. Sekali pilihan raya Pertumpahan Darah 13 Mei berlaku, DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka ada satu buku yang menulis ucapan-ucapan Lim Kit Siang. Termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru, Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu masih lagi mengapi-ngapikan isu Bumiputera dan sebagainya. Dakwa Anwar di hadapan 1,000 hadirin. Bagaimana Lim memetik laporan Malaysia Kini menafikan kewujudan buku berkenaan seperti yang didakwa Anwar. Tidak ada buku sebegini. Perkara ini hanyalah cebisan khayalan Anwar Musa. Sebenarnya saya langsung tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12, 13 Mei kerana pada pagi 13 Mei saya telah terbang ke Kota Kinabalu untuk membantu calon bebas dalam hari mengundi di Sabah dan Sarawak yang dijadualkan kemudian. Anwar Musa tidak tahu, untuk makluman tahun 1969, untuk makluman pilihan raya di Semenanjung di awal, lepas tu baru pilihan raya di Sabah dan Sarawak. Sebab pada masa itu isu logistik, kapal terbangkan susah, nak angkut dan sebagainya, sudah ambil masa. Dan pilihan raya tahun 60-an, 70-an, dia bukan sehari tuan-tuan. Dia ambil masa kadang-kadang seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang sebulan. Kita kena faham benda ni. Anwar Musa tidak tahu, tetapi polis dan cawangan khas ketika itu tahu, katanya. Lim berkata dalam ucapannya di Parlimen tahun 71, dia menyeru Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan untuk mencari penyelesaian kepada isu itu untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu. Mengulas lanjut, Lim berkata perkara pertama dilakukan Anwar setelah menyalip PAS adalah meniru perbuatan Presiden parti itu
Ahli awang dengan membuat tuduhan liar, tidak berasas dan tidak dapat dibuktikan. Katanya tuduhan Anwar adalah bukti pas menggunakan penipuan fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian menjelang 6 pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada Ogos. Tuan-tuan, PAS gagal. Tuan-tuan, hashtag tuan-tuan, tolong kita hashtag, kita perkenalkan hashtag baru sekarang ini. Hashtag Ayuh Gempur, hashtag PAS gagal. Boleh tak? Saya mula hari ini, hashtag Ayuh Gempur. Kedua, hashtag PAS gagal. Kita akan mainkan, kita akan sebarkan sehingga habis pilihan raya negeri. Bermula 7 hari bulan 7 ni, sampailah kepada 12 hari bulan Ogos. Setiap hari kita akan memainkan hashtag Ayuh Gempur, hashtag PAS gagal. Boleh tak tuan? Tulis. Hashtag PAS gagal sekarang ini. Boleh tak dekat semua tempat masing-masing. Kalau retweet pun, setiap kali tuan-tuan perempuan retweet tentang ataupun tweet tentang PAS, kita tulis hashtag PAS gagal, tuan-tuan. Gagal. Baik. Seterusnya. Terkini juga, tuan-tuan. Menarik. Yang ni sangat menarik. Okey. Pasal gaji penjawat awam. Oh. Yang ni Anwar Ibrahim buat hal lah, Anwar Ibrahim ni. Anwar Ibrahim buat hal lagi, tuan-tuan. Kalau Walaon ni, tuan-tuan, mampus Walaon lepas ni nak menjawab, tuan-tuan. Apa yang Anwar Ibrahim lagi buat ni? Aduh, dah lah fail dah. Lepas tu dia nak tolong rakyat. Lepas tu dia nak buat itu ni. Dia nak buat satu lagi ni. Apa yang dia nak buat? Anwar Ibrahim nak mengkaji semula skim gaji penghematan awam. Skim gaji pegawai-pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam sekarang ini akan dalam proses kajian oleh Perdana Menteri dan mungkin akan dinaikkan. Now, kenapa perkara ini signifikan di dalam dalam kita nak meningkatkan tahap dan usaha kita nak meningkatkan gaji rakyat di dalam negara ini? Saya sebenarnya tak setuju untuk mengenakan gaji minima. Saya tak setuju gaji minima. Namun begitu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat inisiatif bagaimana nak meningkatkan pendapatan usahawan ataupun perniagaan, dan dalam masa sama secara naturalnya usahawan atau perniagaan ini akan mula menaikkan gaji. Maksudnya kita bersaing di dalam pasaran buruh, kita create persaingan di dalam pasaran buruh. Dan apa cara terbaik untuk create persaingan di dalam pasaran buruh? Melalui kaedah menaikkan gaji ataupun revise balik gaji penjawat. Baik, kita baca. Gaji di tahap terendah, skim gaji perkhidmatan awam dikaji semula. Ni saya pernah cakap dengan penjawat awam, tuan-tuan. Ada yang kata 20 lebih tahun gaji dia orang tak pernah kena revise. 20 lebih tahun, saya malah nak cakap agensi manalah. Tapi ada. Kerajaan akan mengkaji semula skim gaji perkhidmatan awam di seluruh negara dengan perbincangan mengenai dibawa ke dalam jemaah Menteri minggu hadapan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata keputusan untuk mengkaji semula dibuat berikutan tiada kenakan diberikan pada tempoh yang agak lama dengan kali terakhir skim gaji berkenaan disemak pada tahun 2013. So 2013 paling akhir 10 tahun yang lalu. Itu bukan semua agensi, tuan-tuan. Bukan semua. Itu baru di-revise. Ada lagi agensi sebenarnya 20 tahun pun tak pernah naik gaji. Kita akan bentangkan kepada jemaah menteri supaya diberi kelulusan, katanya. Maka Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Zulkifli Mohamad, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dah kemukakan pendapat kepada saya untuk memulakan pasukan mengkaji, dan saya sudah bersetuju dengan cadangan itu. Secara keseluruhannya, upah dan gaji penjawat awam masih di tahap yang terendah dan sangat wajar diberikan pertimbangan walaupun terikat dengan kekangan keuangan yang ada. Tapi saya fikir sedikit perubahan kita boleh cari supaya beri kelulusan, katanya. Beliau berkata dalam menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri kepada penjawat awam Negeri Sembilan. Bila kita bercakap, Rafizi hari itu bercakap kan, bagaimana kita nak kena menyelaraskan lagi pendapatan. Terima kasih Azmi. Menyelaraskan lagi pendapatan dan gaji di dalam negara kita. Di isu kita dalam negara ni, tuan-tuan, ialah kita tak boleh bagi gaji minima sebab dia akan impak kepada majikan. Tapi dalam masa yang sama, majikan pun akan ambil gaji minima je lah. So dia ambil lah gaji minima itu sahaja. Dalam masa yang sama, so sebenarnya bukan gaji minima tu penyelesaian. Bagi saya kata dalam atau forum ke mana saya cakap itu, saya dah lupa banyak sangat cakap. Saya kata, kita kena fikir bagaimana cara kita, two things. Number one, menyediakan environment kepada peniaga-peniaga, businessman, kilang-kilang, syarikat-syarikat, supaya pendapatan mereka lebih banyak daripada biasa.
Disebabkan pendapatan lebih banyak daripada biasa, maka daripada situ secara tidak langsung dia tidak ada masalah memberi gaji yang tinggi kepada apa orang kata, kepada anak buah ataupun kepada pekerja-pekerja mereka. Itu yang pertama. Cara itu boleh dicapai dengan cara kita hapuskan apa orang kata, terlalu banyak sangat dealing. Itu yang Rafizi sebut sebagai rent seeking. Rent seeking ni ambil orang tengah. Dia projek dekat sini tuan-tuan, tapi ada orang tengah. Akhirnya yang ni yang buat projek. Yang ni semua sub. So dia nak elakkan semua ni. Akhirnya kos dia terlalu rendah, gaji pun bagi rendah. So rent seeking itu satu hal. Yang kedua kaedahnya adalah dengan cara yang ini, iaitu di peringkat penjawat awam ataupun pegawai awam, di-revise gaji mereka. Gaji mereka di-revise kembali. So ditingkatkan. So bila penjawat awam mula meningkat gaji mereka daripada swasta, mereka dah mula kena compare. Kalau compare kerajaan, mereka lebih tinggi daripada, sebab biasanya penjawat awam swasta ni dia akan compare dengan pegawai kerajaan. Kalau pegawai kerajaan gaji je sedemikian, dia kata kenapa kami nak bagi lebih-lebih? Pegawai kerajaan pun gaji macam tu. So bila dinaikkan, swasta nak tak nak terpaksa menaikkan kerana mereka nak kena bersaing. Di situlah di mana kita boleh wujudkan competition atau pertandingan di dalam labour market. Yang ini dalam labour market kita boleh wujudkan. Is that a good thing? Kita tengok nanti, hopefully. And this is good news kepada pegawai-pegawai kerajaan dan penjawat awam, juga kepada orang swasta. Kenapa? Kalau gaji naik daripada situ, dalam masa sama gaji pendapatan rakyat yang mana bukan kerajaan juga hopefully akan meningkat naik demi nak match gaji kerajaan itu. Dan dalam masa yang sama ekonomi kita akan semakin rancak. You see, this is brilliant tuan-tuan. This is brilliant. Kenapa? Sebab dalam masa yang sama, bila bertambah pendapatan, bertambah pembelian, ekonomi semakin rancak. Daripada situ, maka kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Pertumbuhan ekonomi yang amat besar. Itu yang kita kena faham. Bagaimana cara Anwar Ibrahim ini berfikir. Dan saya bagi contoh yang malam ini, yang terakhir berkenaan dengan Felda, bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Bagaimana cara Anwar Ibrahim berfikir. Okey. Kita cerita pasal hutang Felda, tuan-tuan. Saya nak tukar tajuk ni dulu. Okey. Bagaimana Anwar Ibrahim selamatkan Felda? Kegagalan yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Bagaimana kerajaan sebelum ini gagal menyelamatkan Felda dan telah berjaya dilakukan oleh oleh Perdana Menteri kita sekarang ini, tetapi ada kaedah. Okay, dia bukan main umum, tapi tak ada kaedah. Anwar Ibrahim, dia bukan setakat umum, tapi dia datang dengan kaedah. Baik, saya akan ceritakan kaedah itu, tapi sebelum itu kita dengar kenapa tak masuk? Kenyataan Anwar Ibrahim tadi mana? Lama. Masuk dulu. Okey, tak apa. Baik. Pada tahun, ni cerita dahulu. Pada tahun 2018, di dalam manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu, ada disebut tentang penyelarasan dan pelupusan hutang Felda di dalam manifesto. Dan pada waktu itu, Menteri Ekonominya adalah Azmin Ali. Namun begitu, Azmin Ali gagal menyelesaikan perkara tersebut sewaktu menjadi menteri. Dia duk sibuk lah nak jadi Perdana Menteri, duk sibuk nak lawan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Nah, kemudian berlaku syaratan, kerajaan jatuh, dan setelah kerajaan jatuh, akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan, diambil alih oleh pada waktu itu Muhyiddin Yassin membuat pengumuman. Kalau kita ingat Muhyiddin Yassin membuat pengumuman. Baik. Pengumuman di sini. Mana pengumuman di sini tadi? Pada saya je. Okey. Saya baca kenyataan atau pengumuman Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Tahun 2021.
Kerajaan hari ini secara dasar bersetuju dengan cadangan pihak Felda untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan dilaksanakan melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat, terutama bagi generasi awal. Dengan inisiatif ini, bebanan pinjaman yang ditanggung peneroka akan berkurangan sebanyak 80%. Setiap peneroka, bukan 80% Felda, tapi peneroka tu 80% pun. Maksudnya, purata bayaran balik pinjaman dijangka berkurangan daripada 800 hingga 1000 kepada hanya 250 hingga 300 sebulan. Bermakna, dalam zaman Muhyiddin Yassin, masih lagi kena bayar. Cuma instead of bayar 800 ke 1000, dia dikurangkan kepada 250 ke 300 sebulan. Bagi peneroka sawit dan serendah 150 bagi peneroka getah. Iaitu satu kadar yang sangat munasabah dan mampu dibayar oleh mereka, katanya. Pelupusan bersyarat ini merangkumi 4 perkara. Pelarasan sebahagian bagi pinjaman berjumlah 8 bilion yang akan bermanfaat kepada 92,000. Pelarasan sebahagian baki tunggakan pinjaman baja berjumlah 168 juta melibatkan 52,000 peneroka. Pelarasan sepenuhnya bagi pinjaman FGV bernilai 78 juta melibatkan 38,000 peneroka. Pelarasan sepenuhnya bagi pinjaman pembangunan asal berjumlah 56 juta. Okey. Now, baguslah kan, walaupun dia tak hapus hutang Felda atau hutang peneroka Felda itu, walaupun itu yang dinimat, sekurang-kurangnya dia merendahkan. Okey juga Muhyiddin Yassin ni. Cuma ada timbul isu, tuan-tuan. Apa isu dia? Baik. Kalau dia kurangkan hutang peneroka Felda, so balance hutang tu siapa nak kena tanggung? Jawapannya Felda. So Felda kena tanggung 80% hutang dia lah. Hutang peneroka ni. Dan antara pendapatan Felda, kalau kita faham baca akaun, kita tahu bahawa dia nak kena lupuskan hutang, bermakna yang kena tanggung pelupusan itu adalah Felda. So Felda nak kena tanggung kerugian tersebut. Namun pendedahan terkini Anwar Ibrahim mengatakan, umum memang umum. Dia umum memang umum, teman-teman. 33 bulan, #PAS gagal. Dia umum memang umum. Tetapi pengumuman itu tidak membawa kepada perlaksanaan. Akhirnya benda itu tidak dilaksanakan pun. Dia umum memang dia umum. Tetapi dia tidak dilaksanakan. Baik, so bagaimana akhirnya Anwar Ibrahim menyelesaikan masalah ini dengan satu swing saja. Dengan satu kaedah. Dengan satu cara. Baik, apa masalah kat sini? Arahan kepada kerajaan kepada Felda, lupuskan hutang peneroka. Felda kemudian kata, kami boleh lupus. Tapi isu dia, hutang yang dilupus tu siapa nak tanggung? Takkan Felda lagi nak tanggung? Matilah Felda. Kita nak bleed Felda lepas ni. Itu pendapatan kami. Kalau kami nak kena lupus, kami nak kena keluar dana ni. Kami